Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kursi surau Al-Jawahar Tamas Sentosa dan juga timbalannya, dan juga ahli-ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, yang saya hormati Tuan Guru Haji Andik Arifin bin yang saya muliakan, Tuan Haji Andik Arifin, guru saya lah, terkelu lidah, dan juga bapak-bapak dan juga ibu-ibu, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang saya doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan rahmatnya dan juga diberikan kasih sayangnya. Insyaallah hari ini kita menyambung perkongsian kita. Saya bukannya nak mengajar, tapi nak membincangkan perkara yang saya rasa bahawa bapak ibu-ibu pernah dengar cerita ni, cuma diulang-ulang. Ulama disebut takarrara tahaqqaqa, mengulang-ulang akan mengukuhkan. Dengan mengulang-ulang kita akan kukuh kita punya ingatan kita, sebab kita ini ahli cerdik pandai menyebut al-ilmu fi sudur, kan, ilmu itu di hati. Kalau nak menguatkannya dengan mengulang-ulang, untuk menguatkannya wa qayyidu bil kitabah, patutnya begitu kan. Tapi tak payah tulis, ni ulang-ulang aja bapak-bapak kan. Kalau dulu cikgu Sandi dia cakap tulis, takut saya tulis terus. Dia cakap lembut je tapi masuk dalam hati kita. Jadi kita tengok tentang kisah sambungan, kisah dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kita menyambung kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam ni tuan-tuan, dia ada dua orang putera yang bernama Qabil dan juga bernama Habil. Qabil dia lahir bersama dengan perempuan, dan juga Habil pun lahir bersama dengan perempuan. Maka adalah kisah-kisah yang berlaku di antara keduanya. Pertamanya Allah Ta'ala menguji keduanya ini, kerana kedua-duanya ini dia punya lahir dekat-dekat. Dia macam abang dengan adik lah, Alung dengan Uda, Alung dengan Uda kan, Alung dengan Angah kan, nombor satu dengan nombor dua. Jadi dia dekat-dekat umurnya ni, jadi bila dekat-dekat umur ni tuan-tuan, maka dekat situ ada persaingan, masing-masing ada persaingan. Namun dekat sini persaingan yang baik lebih menjurus kepada Habil, sehingga kan dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, dalam maksudnya menyebut tentang Allah Ta'ala memerintahkan keduanya supaya membuat persembahan, dan akhirnya Qabil memberikan persembahan yang tak baik, manakala Habil memberikan penyediaan yang baik, maka diterimalah apa yang dibawa oleh Habil. Kemudian ada dalam ayat suci Al-Quranul Karim juga kisah bagaimana Qabil membunuh Habil. Kat situ diceritakan secara ringkas bagaimana Qabil tidak mampu untuk menyelesaikan masalah setelah berlaku pembunuhan. Maka berlakulah pembunuhan yang pertama. Kalau kita tengok pembunuhan Habil oleh Qabil adalah pembunuhan manusia dalam sejarah manusia yang pertama. Maknanya Habil ni orangnya baik. Dalam ayat suci Al-Quranul Karim dikisahkan ketika mana Qabil nak membunuh Habil, maka Habil menjawab, aku tak akan melawan. Nak menggambarkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengelakkan pergaduhan. Kita dituntut supaya mengadakan perdamaian. Kita dituntut supaya menjadi orang yang mengalah dalam keadaan kita berupaya untuk melakukan kekerasan. Walaupun kita mampu melakukan kekerasan, tetapi
kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengalah. Sebab tu kat dunia ini begini, ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebenarnya ajaran yang berlawanan dengan sifat nafsu kita. Kalau sifat nafsu kita, kita akan melawan. Bila orang dengki, kita pun balas, begitu. Kalau orang dendam kita, kita pun dendam balik. Tapi dibawa oleh ajaran nabi-nabi dan juga diperintahkan Allah Ta'ala supaya kita membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas setiap keburukan juga dengan kebaikan. Ini yang diajarkan oleh Islam. Buktinya apa tuan-tuan? Buktinya Kabil membunuh Habil dalam keadaan Habil pun sebenarnya boleh melawan. Sama laki-laki kan, tenaganya pun lebih kurang sama. Tapi Habil tidak memilih untuk tidak melawan, kerana Habil mungkin beranggapan Kabil pun tak sampai hati, tapi rupanya Kabil betul-betul bunuh kan. Tapi nak menggambarkan kita diperintahkan supaya menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang penyayang, jadi orang yang begitu dan baik. Maka akhirnya Kabil setelah membunuh Habil, tuan-tuan, akhirnya dia mendapat petunjuk kisah bagaimana Gagak menanam menanam sekawannya yang telah mati. Dan begitulah nasib Kabil. Akhirnya Kabil dia mencela diri dia kan, sehingga kan dia mencela dirinya, dia tidak mampu untuk menanam jasad Habil. Maka kat situ manusia belajar dengan binatang. Kat situ nak menggambarkan rupanya guru pertama kepada Kabil tentang tanam mayat adalah Gagak. Jadi rupanya Gagak ni tuan-tuan adalah guru pertama kepada penanam mayat, ataupun orang gali kubur ni rupanya guru dia belajar dengan Gagak. Jadi kena hormat Gagak ni. Sebab Gagak ni guru pertama. Kalau an kan kalau riwayat, maka ujungnya Gagak. Dari belajar Gagak. Rupanya kita ni belajar dengan Gagak cara nak tanam jenazah. Kemudian dimurnikan, barulah sampai sekarang. Teratur, kiblat, ya. Kalau tuan-tuan tengok kubur di mana? Di Kuala Lumpur tu kan. Kubur yang cantik. Kalau di mana? Di Indonesia, ketika mana satu pelakon kita yang kahwin dengan orang Indonesia tu, yang meninggal kena serangan jantung tu, dikubur di tempat yang istimewa, sesusun kubur dia, kan. Maknanya ada manajemen pula. Tanam kubur ni pun ada dia punya pengurusan dia. Kalau tak disusun, tonggang langgang nanti orang lain tak sempat kan, tak ada tempat. Maknanya jangan tamak tempat kubur. Jadi orang kita ni, dia kubur dia ngam-ngam je. Ada bangsa lain yang tamak kubur, dia seorang ya, kadang satu surau ni dia ambil tempat dia. Kita kubur tak kedekut. Nak menggambarkan sifat penyayangnya orang orang Islam, ya, orang Islam ni. Kalau kita tengok di mana-mana tempat pun, hatta di negara tertentu, tuan-tuan, bab kubur ni kita kongsi. Kalau nanti kubur tu dah hancur, ditepikan, letak mayat baru, sama begitu sekali. Di negara tertentu. Kalau di Malaysia ni kubur, lepas tu dia dah ni tanam tempat lain kan. Ini cerita kubur lah, ya, cerita kubur. Maknanya di Malaysia ni banyak tanah, maknanya banyak tanah. Tapi saya nak bukan bercerita tentang kubur, tapi nak menggambarkan kisah Kabil dan Habil. Kita belajar tentang erti sebuah kubur, erti tentang bagaimana menguruskan jenazah. Kemudian tak berapa lepas itu, tuan-tuan, maka lahirlah seorang anak yang bernama Ses. Dalam sejarah diceritakan Ses ini dilahirkan bersama Azura. Azura ni rupanya isteri kepada Ses. Dalam satu riwayat menceritakan Ses ini adalah anak yang ketiga daripada, dan juga anak yang bungsu daripada Nabi Adam dan juga Siti Hawa sebagai pengubat. Kenapa? Kerana kesedihan Hawa terhadap kematian Habil, maka Allah Ta'ala ubati dengan kelahiran Ses. Ya, begitu. Mana Ses ini kira pengubat kepada
kelahiran Habil. Dan Ses ini sendiri, ibu-ibu bapa yang saya muliakan, Ses ini juga maknanya anugerah. Ses ini maknanya adalah anugerah ataupun pemberian, ataupun hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana Ses ini? Dan sejarah membuktikan Ses ini adalah satu-satunya nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, maknanya di ranking dia jatuh nombor 2 lah. Dan Allah Ta'ala berikan dia dengan suhuf. Suhuf ni lembaran-lembaran. Nama Nabi Ses ini Allah Ta'ala tidak sebut dalam Al-Quran, namun Allah Ta'ala sebut dalam hadis Nabi SAW. Daripada hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebut tentang Nabi Ses ni, Allah Ta'ala berikan dia dengan 50 lembaran suhuf. Ada Nabi sebut ketika ditanya oleh sahabat, ada beberapa Nabi yang semua lembarannya lebih kurang 100 lebih, dan Nabi Ses Allah Ta'ala berikan dengan 50 lembaran suhuf. Maknanya suhuf ini adalah dia tak macam Al-Quran. Al-Quran dipanggil sebagai kitab, maka ada Nabi yang Allah Ta'ala berikan di suhuf, antaranya Nabi Ibrahim, antaranya Nabi Ses. Itu kisah para sahabat, para Nabi yang Allah Ta'ala berikan di atas muka bumi. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, jadi Nabi Ses adalah merupakan anak kepada Nabi Adam dan juga Siti Hawa, dan juga merupakan adik bungsu kepada Habil dan juga Kabil. Kisah Habil dah selesai, maka Habil sudah tidak wujud, maka wujudlah Nabi Ses. Jadi ketika mana dalam satu riwayat menceritakan, ini diriwayatkan daripada Israiliyat, ketika mana Kabil ni lepas dia bunuh Habil ni, dia larikan diri, dia malulah dengan Nabi Adam dan juga dengan Siti Hawa, dia malu. Maka ada riwayat yang menceritakan dia lari menuju ke Yaman. Mana keturunan ini ada di Yaman. Ini kisah tentang keturunan Nabi, keturunan Kabil. Maka ketika mana Nabi Ses ini lahir, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, maka Nabi Ses ini merupakan pengubat kepada Hawa, dan dia lahir setelah tragedi pembunuhan Kabil dan juga Habil. Maknanya pada ketika itu, ketika Habil meninggal, Siti Hawa ni dia percaya dengan akan Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantikan anak lain. Dia macam percaya, dia positive thinking, kan. Maknanya dia yakin, dia dah meninggal ni, dia yakin. Pada ketika itu pun bila Nabi Ses lahir ni tuan-tuan, Nabi Adam alaihissalam mengikut satu riwayat umurnya pun dah 100 lebih dah. Nabi Adam pada ketika itu pun dah 30 tahun lah pada waktu itu. Umur Nabi Adam dah tua dah. Jadi Nabi Adam pada ketika itu pun dah umurnya 100 lebih, dan dah lama dah. Umur 130 tahun boleh dapat anak tu, handal tu tuan-tuan, orang dulu, kan. Jadi Nabi Adam, jadi Nabi Ses adalah anak yang mendapat ilmu daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ajarkan tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang ketuhanan, tentang ibadah, tentang selok-belok pemerintahan, tentang selok-belok kehidupan, pertanian, penternakan, semua diajar oleh Nabi Adam alaihissalam. Dia senang cerita, dia ngadap betul secara musafahah. Musafahah ni maknanya bibir, mulut ke mulut. Maksudnya dia tengok betul. Nabi Adam ajar anak dia lah, Nabi Ses. Nabi Ses mendapat ilmu, dan Nabi Ses ini merupakan bapa manusia yang kedua selepas Nabi Adam alaihissalam. Dan Kabil dia lari dengan isterinya ke satu tempat, ada riwayat menyebut di Yaman. Maka antara arahan daripada Nabi Adam alaihissalam adalah keturunan Nabi Ses ini diperintahkan untuk memerangi keturunan Kabil, keturunan Kabil. Maka dekat situ berlakulah perlawanan dan juga penentangan di antara keturunan Kabil dan keturunan Ses. Maka akhirnya Ses mampu untuk
menyatukan kaum-kaum yang dikalahkan itu, diperintahnya. Maka diperintahlah, maka Kabil punya kaum keturunan berada di bawah pemerintahan Nabi Sis. Ini mengikut riwayat, tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok ada kisah-kisah yang lain tentang bagaimana perjalanan Nabi Sis untuk mengatasi keturunan Kabil pada waktu itu. Maka kat sini nak menggambarkan kepada kita bahawasanya Nabi Sis ini adalah nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, dan merupakan salah satu daripada nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan, namun namanya tidak ada di dalam Al-Quran. Ada setengah nabi yang nabi tapi tak disebut oleh Allah Taala dalam Al-Quran, tapi disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ini tentang Nabi Sis. Jadi cerita Nabi Sis ini dia tak banyak, cuma dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Zar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, berapakah jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah? Beliau menjawab, ada 104 kitab. Allah menurunkan suhuf sebanyak 5 lembaran kepada Sis. Maknanya ada 50 lembaran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Sis. Jadi kisah Nabi Sis ini, tuan-tuan, dia tak banyak, cuma kalau kita tengok antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang banyak menceritakan tentang kisah Nabi Sis adalah antaranya pertama Muhammad ibnu Ishaq, Muhammad ibnu Ishaq. Dia banyak menceritakan tentang kisah Nabi Sis. Dan juga seorang ulama bernama Ibnu Munabbih. Ini antara orang yang ada kisah tentang bagaimana Nabi Sis alaihi salam ini. Cuma kalau kita tengok Nabi Sis hidup dengan Nabi Adam juga lama. Maknanya Nabi Adam ni dia sempat bela Nabi Sis ni lama, daripada umur Nabi Adam 130 tahun ketika Nabi Sis ni lahir, dan akhirnya ketika mana umur Nabi Sis 400 tahun, Nabi Sis telah diwasiatkan oleh Nabi Adam untuk memerangi saudaranya Kabil. Maknanya ketika umur Nabi Sis itu 400 tahun, barulah Nabi Sis ini diperintahkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maknanya dia umur 400 tahun dia bersama dengan Nabi Adam. Lama tu kan. Dia lama dia duduk dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kat sini diceritakan juga bagaimana Nabi Sis dia perang dan dia bergaduh dengan keturunan Kabil, dan akhirnya Nabi Sis ini memperoleh kemenangan dan dia telah menawan Kabil. Dan juga kemudian dia memimpin, dan diceritakan keturunan Kabil ini berada di sekitar Yaman, Yaman, tuan-tuan. Ini dalam riwayat ini tidak ada di dalam hadis dan juga tidak ada di dalam Al-Quran, tapi dikisahkan oleh orang-orang yang terdahulu. Tapi kita kena faham, walaupun tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak ada dalam hadis, namun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sangat mahir dan sangat apal dan sangat faham. Nabi Muhammad SAW ni walaupun dia dia diturunkan Al-Quran, tapi Nabi Muhammad dia sangat memahami isi kandung yang ada dalam kitab Injil, dan juga dia sangat memahami isi kandung yang ada di dalam kitab Taurat dan juga kitab Zabur. Itu kelebihan Nabi SAW, Nabi kita. Sebab dia tahu, dia tahu apa yang ada di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi saya kira tentang Nabi Sis ini dah selesailah. Cuma akhirnya sebelum kita masuk kepada kisah Nabi Idris alaihissalam, tuan-tuan, dekat sini ada kisah bagaimana Nabi Adam alaihissalam ini wafat. Dan kalau kita tengok dia wafat ini, dan dalam satu riwayat ketika Nabi Adam alaihissalam wafat pada hari Jumaat, dan
ketika itu dia dikapankan dengan kapas, kemudian dan dia dibawa oleh minyak wangi daripada syurga, dan juga dia disemadikan oleh anaknya Nabi Sis. Ini kisah Nabi Adam. Ini Nabi Adam ni dia wafat dan diuruskan oleh anaknya Nabi Sis dengan bantuan para malaikat. Ini kisah Nabi lah, bukan sekadar Nabi Adam sebenarnya tuan-tuan. Nabi-nabi yang lain pun sebenarnya bila wafat, malaikat-malaikat mengiringinya. Tapi kewafatan dia tak macam kewafatan kita, kematian kita. Kewafatan para nabi ni dia mulia. Dia sebenarnya bukan meninggal, bukan wafat, tapi nabi ni bila dia meninggal, sebenarnya dia hidup. Dia berehat. Dia berehat, dia duduk bahagia. Dalam kubur tu dia duduk bahagia. Dan ada kalanya dia terpaksa juga campur tangan. Itu yang kadang-kadang dia masuk dalam mimpi orang alim kan. Dia masuk dalam mimpi itu, ada setengah kita ni boleh mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok sebenarnya kematian Nabi Adam alaihissalam ini, dia meninggal dalam dia wafat dalam keadaan Nabi Sis pun dah berumur juga. Umur Nabi Adam ni lanjut. Jadi Nabi Adam ni sempat mendidik dan juga membina kepribadian Nabi Sis alaihissalam. Jadi kat sini diceritakan, jadi Nabi Adam ni ketika dia wafat umurnya pun berbeza pendapat. Maknanya ada yang menyebut daripada hadis daripada Abdullah ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah meriwayatkan bahawa umur Nabi Adam adalah 1000 tahun. Maknanya pendapat daripada Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah. Maknanya umur Nabi Adam ini dia lama, dia panjang 1000 tahun pada ketika itu. Maknanya umurnya panjang dan tapi berbeza pendapat ulama terhadap jumlah umur yang ada pada Nabi Adam. Okey, saya kira kisah Nabi Sis ni tak panjang, Nabi Sis tak panjang. Jadi ceritanya pun pendek. Kita pun tak tahu selebih lanjut. Seterusnya tuan-tuan, kita masuk kepada kisah Nabi yang ketiga yang kita dapat kupas daripada kitab Mukhtasar Al-Bidayah wan Nihayah, ringkasan kitab Bidayah dan juga Nihayah, kisah Nabi Idris alaihi salam. Jadi Nabi Idris namanya pun Idris, kan? Namanya pun Idris. Idris ni namanya adalah pelajar, pelajar. Jadi orang nama Idris ni biasanya pandai tuan-tuan. Saya ada kawan nama Idris bin Kamaruddin. Dia pandai orangnya juga. Dia orang pandai, pentah, cakap. Maknanya sampai Nabi Idris ni biasanya dia pandailah. Sebab kita macam apa? Macam puja dia kan. Bukan puja dia, macam kita doakan ni. Idris maksudnya belajarlah kan. Jadi dia tu pandailah akhirnya kan. Sebenarnya Udrus kan, adrasa yudrisu kan, Udrus belajarlah kan, belajar. Maknanya kita suruh dia belajar, akhirnya dia pandai. Jadi nama Idris ni antara nama yang bagus. Kalau cikgu pun dipanggil mudarris kan, cikgu. Sekolah pun dipanggil madrasah. Maknanya Nabi Idris ini adalah nabi yang bagus, dan sejarah menunjukkan Nabi Idris adalah keturunan daripada Nabi Adam dan juga merupakan nabi yang diberikan tahap kenabian dan juga rasul setelah Nabi Adam. Adam Idris, rupanya antara Nabi Adam ada Nabi Sis. Tadi Nabi Sis ini dia mungkin tahapnya nabi, tapi Idris dia nabi dan juga rasul. Nabi Idris juga adalah rasul. Jadi antara ulama yang banyak membicarakan kisah Nabi ini, sebagaimana yang saya kongsikan sebelum ini, antaranya Muhammad ibnu Ishaq dan juga Wahab bin Munabbih, tadi itu. Dan juga sahabat Nabi yang banyak membicarakan tentang kisah ini adalah Abdullah bin Abbas dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Dan juga antara sahabat-sahabat Nabi yang banyak bertanya kisah-kisah Nabi yang terdahulu juga antaranya Abu Zar Al-Ghifari, ya. Itu antara sahabat Nabi yang banyak bertanya kepada Nabi. Dan kalau kita tengok kisah Nabi Idris alaihissalam ini, tuan-tuan, disebut oleh Ibnu Ishaq bahawa Nabi Idris ini adalah manusia yang pertama yang menulis dengan pen. Sebab tu namanya Idris, ya. Dan kalau kita tengok pun cerita tentang Nabi Idris ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat yang ke-57 yang bermaksud, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maknanya Idris alaihi salam Allah taala angkat darjatnya ke martabat yang tinggi. Itu antara kisah Nabi Idris alaihi salam. Maknanya antara ulama yang pernah membicarakan tentang apa sebab Nabi Idris ini disebut sebagai Nabi yang mendapat martabat yang tinggi. Ka'ab, sahabat Nabi bernama Ka'ab, telah menjawab pertanyaan daripada Ibnu Abbas. Sebab apa, tuan-tuan? Ibnu Abbas ni dia budak, dia budak. Ketika Nabi jadi Rasul pun pada ketika itu umur Ibnu Abbas baru 13 tahun. Jadi Ka'ab ini antara sahabat Nabi yang otai lah, dan Ibnu Abbas ni lebih muda. Jadi Ibnu Abbas ni walaupun beberapa puluh tahun lepas tu dia pula hebat, tapi sementara dia sebelum naik dia tanya dengan sahabat-sahabat yang pandai. Jadi antara sahabat yang pandai antaranya Ka'ab radhiyallahu anhu, maknanya Abdullah bin Abbas ni bertanya dengan sahabat Nabi namanya Ka'ab. Dia kata, apakah makna firman Allah Subhanahu wa taala kepada Idris, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, dalam surah Maryam ayat 57. Maka Ka'ab menjawab, adapun Idris, maka sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadanya, dan sesungguhnya aku akan mengangkat amalan-amalanmu setiap hari seperti semua amalan keturunan Adam. Itu antara jawapan daripada Ka'ab. Boleh jadi yang dimasukkan adalah orang-orang yang ada di zamannya, maka Idris pun suka menambahkan amalannya. Ini antara amalan Nabi Idris alaihissalam. Sebab apa Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, aku akan mengangkat martabatmu ke martabat yang tinggi. Maka Nabi Idris ni dia suka menambahkan amalannya. Dia bukan menambah-nambah, dia mungkin menambahkan amalannya. Wallahu alam apakah bentuk amalannya. Mungkin dia banyak sembahyang sunat, kan? Mungkin dia banyak tahajud, mungkin dia banyak bersedekah, mungkin banyak membantu orang pada waktu itu, mungkin dia banyak bantu dengan ilmunya sebab dia seorang yang berilmu, kan? Seorang yang menulis, dan juga mungkin juga dia seorang yang Nabi yang banyak kelebihan-kelebihan lain yang kita tak tahu. Sebab itu Ka'ab menyebut maksudnya iaitu orang yang ada di zamannya, maka Nabi Idris suka menambahkan amalannya. Jadi dekat sini nak menceritakan tentang bagaimana Nabi Idris ni. Kalau kita tengok dalam satu riwayat, Nabi Idris ni, ibu-ibu bapa yang saya mulakan, dia ni ada satu kisah, kan, bagaimana Nabi Idris ini dikisahkan dia pergi ke dalam syurga, dan kemudian semasa di dalam syurga dia tak nak turun, dia tak nak keluar, sebab dia pernah bertanya pada malaikat tentang sakitnya, nak rasa meninggal. Malaikat cabut nyawa dia, lepas tu masukkan balik. Kemudian lepas tu dia masuk ke dalam syurga, dia tak nak turun, kan. Ada riwayat yang menceritakan sedemikian, tapi hakikatnya wallahu alam lah, bagaimana Nabi Idris. Tapi ada yang menyebut akhirnya Nabi Idris pun wafat juga. Ada riwayat yang menceritakan tentang sedemikian. Cuma kisah Nabi Idris alaihissalam ni dia merupakan rasul. Bila sebut rasul ni, tuan-tuan, maka dia juga berdakwah. Jadi dia berdakwah juga
pada masyarakat di zamannya. Cuma tidak diceritakan secara terperinci apakah dia kaumnya. Tapi kalau kita tengok semasa zaman Nabi Idris ni juga, kaumnya pun ramai juga. Orang dah mula ramai. Mungkin pada waktu tu manusia dah mula berpecah. Mana dah bukan berpecah, dah mula merantau, berziarah. Yalah, maklumlah badan pun besar, langkah pun panjang kan. Orang bila badan besar, tinggi, kuat, langkah dia panjang lah, betul tak? Mungkin pada waktu tu binatang-binatang pun besar kan. Lembu-lembu besar, kambing pun besar, unta pun besar, panjang semua kan. Jadi langkahnya pun mungkin luas. Jadi pada waktu itu pun masyarakat pun dah mula ramai. Jadi tak mustahil Nabi Idris juga dia berdakwah pada waktu itu. Jadi Nabi Idris ni keturunan dia pun banyaklah ya. Daripada keturunan Nabi Idris ini juga sampailah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Adam, Idris, Nuh. Adam, Idris, Nuh. Cuma kalau kita nak tengok tuan-tuan, dekat kitab Bidayah wa Nihayah ini tidak diceritakan kepada kita kisah Nabi Idris cucuk mata syaitan kan, iblis kan. Kita pernah diceritakan dulu bagaimana Nabi Idris alaihissalam dia cucuk mata iblis, ngendap dia tengah menjahit kan. Akhirnya mata dia sebelah buta. Dalam kitab ni tidak diceritakan, mukhtasar ni. Jadi mungkin diceritakan dalam kitab yang lain. Cuma dekat dalam kitab ini diceritakan bagaimana Nabi Idris alaihissalam akhirnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala di langit yang keempat. Maknanya dicabut nyawa di langit yang keempat. Dan kemudian sebelum dicabut nyawa, Nabi Idris alaihissalam ini pernah bercakap dengan Malaikatul Maut. Dia kata, bagaimana mungkin aku mencabut roh malaikat maut telah berbual dengan Nabi Idris. Dan malaikat maut menjawab, bagaimana mungkin aku mencabut roh Idris di langit keempat sedangkan ia berada di bumi. Maknanya dia, Nabi Idris ni dalam satu riwayat dia dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala di langit yang keempat. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah ni. Mana kesahihannya tu wallahu alam. Tapi Allah Taala perintahkan Malaikatul Maut cabut nyawa Nabi Idris ini di langit yang keempat. Tapi pada waktu itu Malaikatul Maut melihat Nabi Idris masih berada di bumi. Kan? Sebab tu nyawa kita dicabut nyawa, tempat tu Allah Taala dah tentukan. Kalau manusia tahu, dia tak akan pergi tempat tu. Katakanlah satu orang tu Allah Taala cabut nyawanya, katakanlah dia berada di mana? Di Amerika. Kata orang ni mustahil pergi Amerika. Kan? Kerjanya nyangkul tanam keladi kat kampung. Memang naik kereta pun tak pernah. Satu masa bila dia rupanya Tok Pengulu tengok dia bagus apa ni adun buat cabutan bertuah. Pemenang pertama pergi California. Pak cik tu pun cabut undi ke apa, dapat tempat pertama California. Rupanya dia dapat cabutan bertuah pergi California. Dia saja je cabut nombor, dapat hadiah cangkul. Dalam cangkul tu ada nombor cabutan bertuah. Adun bagi hadiah cangkul kat penduduk kampung. Cangkul nombor 7 akan berjaya pergi ke California. Kalau tengok cangkul dia cangkul nombor 7, dapatlah pergi California. Sampai kat California, Malaikatul Maut cabut nyawa dia. Meninggallah dia di California. Sebab mereka tengok, rupanya betul lah janji Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tak kisahlah kat mana pun kita meninggallah. Tapi yang penting husnul khatimah. Tempat tak boleh membuktikan kita ni husnul khatimah, kan? Kadang-kadang orang tu meninggal dalam masjid,
Orang tu meninggal, rupanya dia nak mencuri tabung masjid. Tertindih tabung masjid, meninggal tersepit. Kebetulan tangan dia tersepit, jadi dia tak boleh naik kan. Akhirnya dia mati dalam keadaan sujud sebab tak boleh angkat tangan. Allah Ta'ala, malaikat mau tekan tangan dia kena dekat tabung masjid. Akhirnya orang ingat dia tengah sujud, rupanya tersepit tangan dekat tabung masjid. Ada setengah orang tu dia meninggal dekat tepi jalan, tepi longkang. Kawasan tu pula mungkin kawasan tak baik, kawasan kelab malam. Rupanya dia meninggal dalam keadaan dia nak menyelamatkan orang nak kena ragut. Dia masuk motor dia dalam longkang. Dia termasuk longkang. Okey, ini tak baik ni. Memang badan dia berlumuran dengan lumpur apa kan. Badan dia semua, baju dia semua dah kena curi dengan orang, semua kena rabak. Rupanya dia nak menyelamatkan orang, nak menolong orang yang kena ragut, ataupun dia mungkin nak bantu orang susah, orang gelandangan, tapi orang gelandangan tu merompak dia pula. Tapi niat dia baik. Jadi tempat tu kita tak boleh nak tengok, tapi husnul khatimah itu yang kita harapkan tuan-tuan. Jadi kat sini kematian Nabi Idris alaihissalam telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewafatan Nabi, semua Nabi ini merupakan insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Idris dekat sini tuan-tuan tidak diceritakan berapa jumlah umurnya. Cuma Nabi Adam disebut dalam riwayat. Kalau tuan-tuan tengok dalam senarai itu mungkin ada rujukannya, tapi dalam setengah tempat tidak diceritakan secara terperinci. Jadi Nabi Idris tidak disebutkan nama isterinya siapa, anak-anaknya pun tidak disebutkan. Bahkan kaum yang Nabi Idris dakwah pun tidak disebutkan. Cuma Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 57, Allah Ta'ala sebutkan tentang Nabi Idris itu adalah mengangkatnya ke darjat yang mulia. Itu saja kisah Nabi Idris. Dia ringkas, tak banyak cerita kan. Jadi Ka'ab telah mengupas pertanyaan daripada Abdullah bin Abbas, kenapa Allah Ta'ala sebut Idris itu Allah Ta'ala angkat ke darjat yang mulia. Maka antara jawapan Ka'ab, Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi yang suka menambahkan amalannya. Maknanya dia suka membuat amalan baik. Itu antara amalan yang dibuatlah. Itu cara kita boleh tiru Nabi Idris ni, ibu-ibu, bapa-bapa. Jadi kita mungkin rasa ada setengah kita ni, dia sebenarnya perasaan dia je kan. Orang yang beriman ni tuan-tuan, dia boleh buat baik, dia rasa dia ingat dosa dia kan. Padahal Allah Ta'ala dah ampunkan dosa dia dah. Sebab yang dia lihat dosa dia. Dulu macam mana aku ni kan. Dulu kalau yang perempuan dulu waktu sama tengah-tengah cantik, tengah-tengah nak dara, tak pakai tudung. Dia fikir padahal Allah Ta'ala dah ampunkan dosa dia. Dia air mata dia menetes saja dia pernah insaf tu, Allah Ta'ala dah hapuskan dosanya. Sebab syarat satu daripada taubat adalah nyesal, tak nak buat lagi, buat baik. Itu dah jadi taubat lah. Tapi dia masih ingat tu lagi. Yang laki-laki dulu pula main bola pakai seluar pendek. Bila tinggal dia bola sepak je, Arsenal je kan. Tuan-tuan yang Arsenal ni, Liverpool ke, mata celik juga. Ustaz pun boleh tahan minat bola kan. Mata celik tengok bola kan. Kan. Arsenal ke Ustaz? Aku dulu ya Allah main bola memang kat depan, pakai seluar pendek. Malu ya, dia malu dengan dosa dia. Dia rasa malu tu sebenarnya pun dah taubat. Jadi amalan itulah sebenarnya yang dikupas oleh sahabat Nabi Ka'ab tentang bagaimana Allah Ta'ala menaikkan darjat Nabi Idris alaihissalam. Jadi Idris ini Allah sebut di kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala naikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Nabi Idris ni kalau kita tengok dalam sejarah dia dengan Nabi SAW, Nabi ada bertemu Nabi Idris dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini antara perkara yang boleh kita teladani
ya, maknanya Nabi bertemu dengan Nabi Idris semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Maknanya Nabi Idris berpeluang untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu antara kelebihan yang ada pada Nabi Idris alaihissalam. Ya, Nabi Idris merupakan Nabi yang Allah Ta'ala berikan dia dengan peluang untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya kira 5 minit lagi ni. Jadi saya kira cukuplah sampai sini, ya. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya nak sambung kisah Nabi yang keempat ni, Nabi Nuh ni pendek sangat. Ya, jadi saya sambung pada bulan hadapan lah, ya, kisah Nabi Nuh alaihissalam, tentang Nabi Nuh alaihissalam, ya. Jadi insyaAllah kita akan bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih pada perhatian dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkatan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa su'il manzar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma aslih dunya allati fiha ma'ashuna wal akhiratu allati fiha ma'aduna. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa anta 'alaina al-qadir. Walutuf bina fima jaras bihil maqadir. Allahumma arfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Allahumma la tusallid 'alaina bizunubina. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa anta 'alaina al-qadir. Walutuf bina fima jaras bihil maqadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limuallimina wa limuallimina limuallimina, dan juga kepada para guru kami yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Yang masih hidup semoga diberikan umur yang barakah, dipanjangkan umurnya dalam iman, diberikan keberkatan dalam keluarganya. Yang telah meninggal dunia semoga diberikan keberkatan dalam kuburnya, diterangi kuburnya dengan cahaya ilmu yang telah disampaikan kepada kami semua. Ya Allah, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.